Asam di darat, ikan di laut, dalam belanga bertemu jua. Bak kata pepatah, kalau dah jodoh tak ke mana. Terus setia bersama kami kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sekalian penonton yang dihargai. Jodoh adalah suratan dari Yang Maha Esa. Sejauh mana ujian melanda, jika ditakdirkan itulah belahan jiwa, maka tetaplah berdamai dengan apa jua ketentuannya. Sebaliknya, jika ia bukan milik kita, tiada apa yang dapat menghalangnya. Mutiara kata ahli sufi Jalaluddin Rumi, tugas kita bukan untuk mencari cinta, tapi sekadar untuk mencari dan menemukan segala penghalang yang telah terbina dalam diri untuk menahan cinta itu. Menarik di Nona minggu ini. Sebenarnya saya tak tahu pun saya ni dentist pertama orang asli di kat Malaysia. Cabaran tu tak banyak sangatlah. Cumanya orang macam peliklah dengan muka saya yang macam Cina tapi berbangsa orang asli. Icing tu kita gunakan mixer. Kenapa kita kena buat outline? Sebab kita nak make sure icing tu dia tak melimpah keluar. Ini semua adalah mudah dan kita boleh cuba mengikut kreativiti masing-masing. Diri kita ni ada mental, ada fizikal, ada emosi dan ada spiritual dan ada sosial juga. Setiap yang Ustazah sebutkan tadi ada hak-hak yang harus dipenuhi. Menaik taraf pendidikan adalah langkah terbaik untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Seiring dengan kerja keras tanpa melupakan asal-usul, inilah yang menjadi pegangan buat Tan Bee Hui, doktor gigi pertama dalam kalangan orang asli di Malaysia. Wanita etnik Jakun ini menjadi kebanggaan penduduk kampung Mikang di Rompin Pahang setelah berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda pembedahan gigi. Berkhidmat kepada masyarakat di penempatan asal sentiasa menjadi impiannya. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itulah gambaran yang tepat bagi wanita cantik untuk menggapai cita-cita. Selami liku-liku yang dilalui yang boleh dijadikan inspirasi untuk terus sampai ke tahap ini. Tiada apa yang lebih menggembirakan ibu bapa apabila melihat cahaya mata mereka yang ditatang bagai minyak yang penuh menjadi insan berguna. Dr. Tan Bee Hui, anak perempuan Tan Boon Huat, anak kelahiran Kuala Rompin Pahang ini berjaya membuktikan bahawa setiap usaha dan cabaran yang dilalui dengan tabah pasti membuahkan hasil. Dulu masa saya kecil saya jadi seorang doktor. Lepas tu dah makin besar, lebih minat kepada bidang pergigian lah. Saya rasa macam gigi tu macam just gigi je, tak satu badan lah. Kalau doktor macam banyak deal dengan darah semua tu. Lepas tu dah masuk bidang pergigian, baru tahu sama je sebenarnya. And then after that, arwah nenek saya suka makan buah pinang dengan sirih. Dengan saudara mara saya semua macam tu lah. Lepas tu gigi diorang merah. Jadinya saya rasa jadi doktor gigi tu mungkin dapat menolong lah masa tu. Dapat jugalah tolong bagi awareness ke macam tu. Sebenarnya saya tak tahu pun yang saya ni dentist pertama. Terima kasih kepada Persatuan Mahasiswa Orang Asli lah. Sebab dia orang yang ada post artikel saya. Dan lepas tu Jakwa pun acknowledge lah. Dan after that baru saya tahu yang saya ni dentist pertama orang asli di kat Malaysia. Saya rasa saya dapat sambutan lah. Macam pujian daripada kalangan saya lah. Cabaran tu tak banyak sangat lah. Cumanya orang macam pelik lah dengan muka saya yang macam Cina. Tapi berbangsa orang asli. Muka saya macam Cina lah. Kenapa dia dipanggil orang asli? Macamnya saya ni mix lah. Lebih mesra disapa Dr. B, dia mula melakar kecemerlangan sejak awal lagi apabila berjaya memperoleh keputusan cemerlang 8A dalam sijil Peperiksaan Malaysia SPM. Setelah tamat pengajian, dia bersyukur dapat berbakti di Hospital Muazzam Shah Pahang yang juga tempat kelahirannya.
pengalaman saya rasa kalau yang belajar universiti semua sama je kot. You ada requirement untuk kerja, you ada exam yang you kena study hard. Cuma je untuk bidang pergigian dia 5 tahun lah. Pada tahun ketiga tu dah kena start rawat pesakit. Kena rajin cari pesakit lah. Dapat pesakit daripada senior ke ataupun kena rajin cari kes lah. Macam kes watakar, denture. Jadinya kalau ada kes-kes yang rumit, jadi endop ni selalunya akan meminta bantuan lah dengan senior-senior doktor. Memang ready je lah untuk datang tolong. Contohnya ada difficult extraction lah. Maksudnya cabutan yang susah. Kita boleh panggil, dia akan guide and then kita belajarlah dari situ. Anak sulung daripada dua beradik ini mula diajar menggalas tanggungjawab besar pada usia yang masih muda. Setiap ilmu yang dipelajari digunakan sebaiknya sebagai landasan untuk dia bergerak ke hadapan sehingga bergelar graduan Universiti Mahsa. Kalau kita punya klinik tu selalunya ada lawatan lah kepada kampung orang asli. Saya terlibatlah dalam program-program macam tu. So, kalau ada apa-apa soalan yang berkenaan kepada pergigian ke, saya bagilah dia orang macam teks saya tanya. Compare pada dulu dah lagi banyaklah orang-orang asli yang pergi kat klinik mendapatkan rawatan. So jadinya bila dia orang datang kat klinik, saya akan pastikan saya memberitahu dia orang lah keburukan makan pinang, merokok, apa yang boleh buat untuk mengatasi habit macam tu. Dan pastikan dia orang datang untuk check up at least setahun sekali lah. Jangan datang-datang nak cabut je lah. Kesian pula, tak ada gigi, susah nak makan. And then kalau yang tak ada gigi, buat gigi palsu. Kalau nak cabut, kita cabut. Yang boleh tampal, kita tampal. Saya juga ada mengajar latihan memberus gigi dengan budak-budak dekat Tarbika, kampung saya lah. Selain gemar mencabar kemampuan diri, dia sentiasa berfikiran positif dengan kebolehan yang ada pada dirinya. Dr. B percaya kejayaan yang dicapai mampu menyuntik semangat buat insan lain untuk tidak mudah berputus asa. Sebenarnya lah saya berimpian untuk join hospital orang asli Gombak tu. Sebab nak serve lagi banyak masyarakat orang asli kat situ. Tapi kalau dah saya kat sini kan, jadinya saya serve je masyarakat semua, tak kira bangsa dengan agama. And then kalau boleh, saya nak spreadkan more awareness lah pasal pergigian kepada semua-semua yang kalangan saya ni. Inspirasi untuk jadi doktor gigi tu tak kira jantina, perempuan boleh, lelaki boleh. Kalau awak ada minat nak belajar, saya rasa semua orang boleh. So, jangan rasa rendah diri lah kalau awak tu dilahirkan dalam keluarga yang miskin ataupun sebagai seorang orang asli. Teruskan belajar, buat apa yang you nak. Jangan rasa diri tu tak sebaik orang lain. Macam minat saya memang pergigian. Lepas tu saya dah kerja ni. Banyak je macam in touch dengan patient-patient yang berkaitan. Selalunya dulu ada kes-kes yang kena belajar dalam slide je, dalam buku. Sekarang saya dah kerja dekat klinik, saya nampaklah banyak kes yang real life dan saya boleh treat patient tu mengikut apa yang dah diajar dulu. Minat Dr. B dalam bidang perubatan didorong oleh semangat ibunya, Aini Ahwang, yang rajin mengajar mereka dua beradik di rumah. Walaupun tidak pernah mendapat peluang untuk melanjutkan pendidikan sebelum ini, ibunya tekad untuk mengutamakan pelajaran anak-anak. Mak saya tak pernah belajar. Sebab kat kampung ni tak ada sekolah. Dah lahirkan kita orang, selalunya dibagi tahu saya dan adik saya lah cara untuk keluar daripada kepumpungan kemiskinan itu adalah melalui belajar. Sebab kan orang kaya lah. Suruh ambil diri teladan lah. Kalau tak belajar, susah hidup. Jadi kita nampaklah real life example kalau kekurangan pembelajaran macam mana. Daripada situ kita sebagai anak kita tahulah apa yang kena buat macam itulah. So, jadinya kita work hard lah, study hard lah. Dengan guna apa yang kita ada kat rumah, kita belajar and then try our best lah to get what we can. Tak tahu pun yang kita boleh sampai ke tahap ni sebenarnya. Rasa gembira lah sebab kita kan antikan dalam semuanya serba kekurangan. Dari segi pendidikan tu tak ada. Kami daripada golongan yang sederhana. Lepas tu anak tu dirajin berusaha belajar. Rasa sangat berbesar hatilah. Sokongan lain tu cuma suruh dia rajin-rajin belajar, buat ulang kaji macam tu. Kalau dalam masa dia belajar tu kita pun tak cari dia, tak nak kacau dia. Meraih itu tak ada raih mana-mana apa-apalah sebab kita kan dalam keadaan kekurangan. Cumanya ucap tahniah pada dia tu je lah. Itu saja je lah. Macam contohnya dia kerja, dia pergi sendiri. Nanti tak payah hantar dia, tak payah jemput dia. Macam tu. Cuma rasa bimbang je lah. Sebab pagi-pagi kan dia memandu sendiri di awal pagi, pukul 6 lebih pagi tu. Keluarga adalah tulang belakang yang sentiasa memberi kekuatan kepada Dr. B. Dia juga tidak kekok membantu keluarganya melakukan kerja kampung yang menjadi salah satu cara bagi masyarakat orang asli mencari sumber pendapatan. Yang mendorong saya tu mak ayah saya.
Dari kecil lagi diorang didik untuk supaya jadi orang yang berguna pada masa depan kita besar. Selalu beritahu kepentingan belajar, kepentingan menghormati orang tua, kepentingan menjadi seorang yang baiklah, baik hati. Bukan saja pandai belajar lah. Kakak saudara saya belayar saya seorang doktor. Saya nampaklah dia belajar susah tu. Saya rasa macam terinspired lah nak belajar macam tu. So, saya pun macam ikutlah dia orang. Jadi orang yang berpendidikan lah. Harapan dan doa sudah tentulah nak dia berjaya dan terus berjaya menjadi orang yang berbakti lah. Ucapan supaya dia tabah berdepan dengan situasi dan orang-orang awam. Maksudnya dia macam ada orang yang datang pergi cuci gigi ke apa ke kan. Kadang-kadang ada berdepan dengan orang yang baran sikit macam tu supaya dia dapat mengawal emosi dia lah. Saya nak jadi seorang dentis yang berjaya untuk merawat lagi banyak pesakit, tak kira bangsa dan agama lah. Tapi kalau boleh saya juga mahu memfokuskan pada masyarakat saya sebab diorang lagi memerlukan lah untuk masa sekarang. Kesedaran tu berkurang lah compare kepada bangsa-bangsa lain. So, kalau boleh saya nak membantu dengan profesi saya lah dengan sebaik mungkin. Masih banyak lagi impian tersirat yang ingin dilakar oleh wanita ini. Dr. B juga berharap agar kejayaannya ini dapat memberi inspirasi kepada masyarakat, terutama kaumnya untuk berani mencuba. Dorongan positif keluarga dan orang sekeliling mampu menjadikan seseorang lebih gigih untuk merealisasikan impian. Selain kediaman dan hotel, bakal pengantin hari ini lebih gemar memilih lokasi perkahwinan seperti Villa Rimba Flora Gombak ini, di mana elemen alam menjadi pelengkap sebuah hari perkahwinan. Tanpa berlengah, minggu ini Nona bersama pengurus produk dan pemasaran jenama Nikah Satu, Encik Naimran Yunus. Apa khabar? Baik. Dan kita saksikan lokasi di sini memang cukup cantik. Apakah konsep mengenai villa ini? Villa Rimba Flora ni salah satu produk Nikah Satu. Kita adalah pengurus acara dan juga pengurus lokasi-lokasi perkahwinan dekat Malaysia. Dia sebenarnya villa ni ambience ataupun pengalaman wedding yang luar daripada dewan dekat kota. Design dia tu adalah design yang seni bina macam somehow ada architecture kan, kemudian kita masukkan elemen-elemen lama. Kata kat sini kan banyak kayu apa semua kan, supaya feeling weddings tu, surrounding dia semuanya adalah tempat yang boleh diambil gambar. Taklah orang kongsi gambar tu hanya dekat photo booth je. Ya, betul. Dan bila berada di sini, kita rasa lebih dekat sangat dengan alam semula jadi. Decoration pun dia ada, boleh buat pilihan. Jadi kalau tengok macam pelamin tadi tu, dia dah memang glass hall punya pelamin. Tapi pelamin tu sendiri kita boleh fitkan dengan konsep yang macam mana dia nakkan. Tapi nak memudahkan orang nak kahwin kat sini, benda tu kita dah readykan. Dia cuma tunjuk je, saya suka yang ini. Cik Imran sudah terbiasa dengan kerenah bakal pengantin. Dan mungkin Cik Imran ada tips buat bakal pengantin di luar sana yang selalunya stres untuk membuat persiapan perkahwinan. Kita tengok sebenarnya bakal pengantin ni, antara perkara yang macam mereka perlu buat awal adalah sebenarnya kena plan venue tu setahun awal sebenarnya. Kita suka venue ni kan, so nak kahwin dekat sini kan, tapi bila kita ambil tindakan lambat, kita tengok tempat tu habis kan, second option pun habis kan. Jadi benda wedding ni adalah satu benda yang sekali seumur hidup. Kita dah ada macam that visual kita nak macam tu, tapi kita boleh gagal dapat sebab kita lambat sebenarnya. Pada bakal pengantin, yang utama adalah feeling dan experience wedding macam ni kita nak tu, dapatkan tempat dan dapatkan tarikh tu awal sebenarnya. Dan juga carilah macam provider yang boleh manage kita punya wedding fully kan, sebab wedding ni something yang sebenarnya semua orang akan buat sekali dan pertama kali. Dapatkan hikmat-hikmat pakar yang supaya majlis kita berjalan dengan lancar. Baiklah, terima kasih Cik Imran di atas perkongsian yang bermanfaat. Semoga bakal pengantin di luar sana membuat pilihan yang bijak bagi meraihkan hari bahagia. Tidak lengkap sesebuah majlis tanpa pemberian buah tangan buat tetamu yang hadir. Selain barangan hadiah, ada juga yang lebih gemar memilih manisan seperti biskut mentega gula icing ini. Biskut rangup yang dihiasi dengan pelbagai corak, bentuk dan warna.
Selain tempahan, anda juga boleh mencuba ilham kreativiti Dayang Sufira Syuim ini sekiranya mahukan sentuhan peribadi buat tetamu yang menghadiri majlis perkahwinan, hari lahir, akikah maupun sambutan perayaan. Jom ikuti segmen Buat Sendiri atau DIY. Biskut mentega gula icing berwarna-warni ini kini semakin popular sebagai buah tangan untuk tetamu yang menghadiri majlis. Dayang Sufira atau lebih mesra disapa Dayang gemar membantu ibunya membuat biskut sejak berusia 10 tahun. Minatnya ini terus diasah sehingga dia mahir mendekorasi biskut menjadi lebih menarik. Hari ini dalam segmen DIY Nona, kita akan buat biskut mentega gula icing. Jom kita mulakan. Untuk membuat biskut mentega gula icing, sediakan biskut mentega dalam pelbagai bentuk dan gula icing berwarna. Bahan-bahan untuk membuat gula icing adalah gula icing, serbuk mereng dan air. Okey, sekarang masukkan icing sugar dulu. Kemudian masukkan mering powder. Atau boleh gantikan dengan serbuk putih telur. Masukkan sedikit air. Putar semua bahan ke dalam mesin pengadun dan kacau dengan perlahan sehingga bahan sebati. Setelah icing tu kita pukul gunakan mixer, kepekatan dia kena kata macam ubat gigi lah. Okey, ambilkan dalam 1 atau 2 sudu. Kemudian letakkan dalam 1 titik. Kalau warnanya terlalu lembut, nanti kita akan tambah sikit lagi lah. Okay, ini warna merah jambu, kita kacau dulu. Jadi kita buat warna lain pula. Ulang langkah yang sama sehingga mendapat variasi warna yang berbeza sebelum menghias biskut mentega. Okey, jadi inilah warna-warna yang kita nak gunakan untuk mendekorasi atas biskut nanti. So, yang ni kita gunakan warna kuning. Jangan potong terlalu besar sebab nanti kalau dah besar, kita kena tukar piping yang baru. Ni saya nak buat bentuk baju Melayu. Kalau nak buat baju macam ni, kadang-kadang customer dia dah bagi contoh baju ikut tema wedding dia. Ataupun dia bagi contoh baju macam mana yang dia nak. Kenapa kita kena buat outline? Sebab kita nak make sure icing tu dia tak melimpah keluar. Kalau nampak macam tak sekata atas dia, that's why kita akan gunakan jarum ni untuk ratakan dia. Macam kacau-kacau sikit lah. Okay, sebelum kita buat seluar dia, kita tak boleh guna situasi wet to wet. Maksudnya flooding yang sama tak boleh buat seluar dia. Jadi kita kena biarkan dia kering sekejap dan kita buat dekor untuk biskut yang lain dulu. Yang dah fill in outline tadi, so flooding ni kita ikut je outline tadi. So bila kita ikut flooding dulu, ikut outline dia, baru kita fill inkan tengah dia. Kita kena kacau sikit sebab icing dia nampak macam ada 2 tone colour. Jadi kita tak nak bila dia dah kering nanti nampak 2 tone colour tu. Jadi kita kena kacau bagi semua warna dia sama rata. Berhati-hati ketika mewarna dan gunakan teknik yang sama pada setiap biskut bagi memastikan lukisan yang dihias di atasnya tampak lebih kemas. Bentuk biskut dia sama, kita dekor tu nak membezakan baju Melayu dengan baju kebaya adalah bila kita buat outline untuk baju tu. So ni baru bentuk baju kebaya. Setelah biskut siap diwarna, biarkan ia kering kira-kira 30 minit sebelum disimpan. Setelah kita keringkan biskut tadi, ini adalah hasil-hasil yang telah kita buat. Ini adalah untuk hari perkahwinan. Kita buat pelbagai tema. Kemudian kita ada untuk hari majlis hari jadi, juga baby shower. Kita boleh juga ikut kreativiti kita letakkan dalam kotak. Dan ini adalah sesuai untuk kita letakkan atas dulang hantaran. Ataupun kita juga boleh buat dalam bentuk door gift. Okay, jadi ini semua adalah mudah dan kita boleh cuba mengikut kreativiti masing-masing. Jadi selamat mencuba. Biskut ini bukan sahaja enak dimakan, malah ia juga boleh dihias cantik mengikut tema pilihan dan kreativiti masing-masing.
Sejengkal Sehasta adalah sebuah rumah singgah yang memiliki gabungan suasana alam dan minimalis. Tidak jauh dari bandar, pemilik terata Dr. Muhammad Zafran Zainal Abidin ingin lari dari kekalutan kota dan kesibukan tugas. Pada awalnya, ia sekadar lokasi istirahat keluarga. Namun kini, ia mendapat permintaan umum yang juga mahu merasai kedamaiannya. Semoga dekorasi dan perancangan susun atur laman yang ditunjulkan oleh pemilik menjadi panduan buat mereka yang masih tercari-cari konsep idaman. Sentuhan Diary Deko minggu ini memberi ilham buat penonton Nona. Terata indah atas tapak berkeluasan 0.8 ekar ini diekspresikan pemiliknya sebagai lokasi tenang. Kalau kita tengok kawasan lain, bukanlah. Kalau kita tengok rumah sekarang pun, harga rumah dah memang exceed the limit kan, dah lebih daripada RM500,000, RM600,000, semua macam tu. Sedangkan kita dapat rumah just 1,000 square feet, paling-paling 1,500 square feet tu dah kira besar lah kiranya. Tapi dalam hal ni, bila kita compare kan, saya rasa tanah lagi menguntungkan lah. Dan kita boleh buat sikit-sikit, tak payah nak buat terus besar, kita buat mula daripada kecil-kecil dan kita expand slowly lah. Jauh daripada hiruk pikuk kota, Dr. Zafran yang juga seorang doktor perubatan menerapkan konsep kehidupan bersederhana dalam membina terataknya. Pemilik lebih mengutamakan pelan awal dalam memilih lokasi binaan supaya lebih efisien. Kalau tengok pun pondok ni sebenarnya kecil je, kita panggil pondok lah, pondok ni kecil je. Lebih kurang dalam in total pondok ni lebih kurang 200 square foot je sebenarnya. Tapi the decking itself pun, decking dia yang besar, lebih kurang 300 square foot. Then the rest is kita play around dekat kawasan luar. Kenapa pilih konsep ni? Kalau kita duduk tengah-tengah KL, kita akan terkongkong dengan buildings lah. So perhaps kalau kita duduk sini, kita lebih ada fresh punya udara, tak tercemar dan lebih hijau berbanding dengan yang lain lah. Biarpun lokasi sejengkal Sehasta terletak di pinggir kota, laluan ini menjadi tumpuan para peminat aktiviti luar seperti berbasikal dan larian. Menggunakan kemudahan di hujung jari, Dr. Zafran mencari ilham dekorasi mengikut kreativiti dan kesesuaian terataknya. From there kita buat research. Kita buat research pondok bentuk macam mana kita nak, berapa tinggi kita nak pondok tu, berapa luas decking kita nak. Daripada situ kita sedikit terbentuklah tanah ni. Terbentuklah bangunan-bangunan kat keliling ni lah. Dan kebanyakan benda yang dalam atas bangunan-bangunan yang kita buat ni, ada yang kita guna daripada reclaim wood pun. Macam decking yang ada dalam rumah ni semua daripada reclaim wood lah. Kalau kita tengok pintu tandas dekat belakang tu nanti, tu memang kita bawa daripada rumah yang diolah dekat Penang. Benda yang kita boleh reuse, kita akan reuse. Furniture yang kita guna, yang second hand furniture pun ada. Basically kita pilih yang mana kita rasa sesuai dengan konsep kita beli dan kita refurbish balik. Memilih untuk menghargai alam semula jadi, tidak hairanlah kebanyakan rekaan di terata ini turut menggunakan konsep terbuka supaya pengunjung dapat menikmati udara segar dan panorama menghijau. Dan masa yang sama kita punya tempat makan, kita punya dining will be dekat luar, decking area dekat luar. Then kita extend sedikit sebab keluarga saya keluarga besar, makcik-makcik bila makcik-pakcik datang. Sebab tu kita extend, kita buat lagi satu kitchen area dekat belakang pondok ni. Mana kata nak masak ke. Dan bila kita ada satu pondok macam ni, kalau kita seorang-dua kita rasa sesuai dah. Tapi bila ramai sikit orang, toilet kita pun tak cukup. So kita ada lagi 2 outdoor toilet yang kita buat di belakang pondok ni juga. So we extend slowly, bergantung kepada keperluan. Sebenarnya permulaan ni kita tak buka pun untuk umum. Permulaan ni memang kita buat ni untuk keluarga, untuk kawan-kawan rapat. Tapi lama kelamaan bila keluarga datang, kawan-kawan datang, banyak permintaan untuk suruh kita buka. Tapi untuk menjaga kawasan ini, kita mula buka sedikit demi sedikit. Dengan syarat kita cuma buka untuk daytime use, waktu siang sahaja, supaya kita boleh jaga dia punya suasana lagi. Kita tak nak dia tercemar kemudian lah. Ruang yang menenangkan ini boleh memuatkan sehingga 40 orang dalam satu-satu masa. Ia juga sesuai dijadikan lokasi acara intim seperti majlis pertunangan, hari jadi dan sebagainya. Bergantung kepada apa cita rasa seseorang, apa dia nak buat sebenarnya terhadap tanah tu. Setengah orang nak buat tanah untuk bercucuk tanam, tu dia boleh plan untuk bercucuk tanam lah. Tapi kalau tanah tu untuk buat untuk tempat tinggal sendiri,
The first thing is basically saya rasa kita kena ada blueprint, which mean kita punya plan secara terbuka yang mula-mula dulu. Kita kompaktmenkan kawasan tu, apa kita nak buat setiap kawasan tu. Supaya nanti bila kita dah buat, nanti tak ada cacar merba in terms of nak buat A dekat sini, nak buat B kat sini, tiba-tiba ada C pula bangunan kat situ. Macam tu kita tak nak. So kita kompaktmenkan kawasan ni untuk rumah, kawasan ni untuk parking. Those things kita buat. Kawasan ni untuk bercocok tanam. Rather than nanti kalau kita jumblekan semua, nanti semua tu tak cantik kawasan tu nanti. Selepas lelah bekerja sepanjang minggu, pastinya ramai yang mahukan waktu bersantai dan menenangkan. Keunikan konsep yang diketengahkan ini mampu memberi ketenangan dan inspirasi buat penonton yang gemarkan sentuhan semula jadi. Jodoh adalah rahsia Allah yang Maha Esa. Ada yang mudah bertemu pasangan sejati dan tidak kurang juga yang terpaksa melalui halangan getir menuju ke jenjang pelamin. Buku tulisan Muhammad Kamil Ibrahim dan rakan-rakan masing-masing berkongsi kisah sebelum mendirikan Mahligai Cinta. Majlis pelancaran buku Jodoh Anugerah Dia diadakan dengan konsep kenduri kahwin dan diserikan dengan kehadiran 25 penulis sebagai pasangan pengantin. Saksikan perkongsian kisah cinta beberapa pasangan penulis hebat yang boleh dijadikan panduan berkasih sayang. Bagaikan mengimbau masa lalu saat pertama kali melangkah ke pelaminan untuk diraikan setelah telafaznya akad cinta sehidup semati. Beberapa pasangan penulis disambut umpama Raja Sahari sebagai simbolik majlis pelancaran buku cetusan ilham ahli akademik Profesor Muhammad Kamil Ibrahim. 25 penulis buku Jodoh Anugerah Dia tampak segak dan menawan mengenakan pelbagai gaya busana pengantin. Saya sebenarnya ditimpa musibah. Saya ada masalah buah pinggang tahap 5. Dulu saya dah menulis lebih kurang 30-40 naskah, tapi bila saya dah agak stabil sedikit, maka saya nak buat sedikit kebajikan. Jadi saya kata apa yang saya nak tinggalkan kalau saya pergi nanti. Jadi saya kumpulkan jiran tetangga, saya kumpulkan kawan-kawan. Saya ajak, mari kita menulis, kita buat sesuatu kebaikan. Datuk Nafizah sebut, dia kata, Prof, kena tulis ni pasal kisah perkahwinan dia. Jadi dia bercerita tentang kahwinan dia tak ada kenduri. Sebab mak dia tak suka orang Kelantan. Dan orang Kelantan pula tak suka orang Negeri Sembilan. Zaman dululah. Jadi saya kumpulkan ramai kawan-kawan dan mereka yang biasa menulis, saya kita tawarkan pada mereka, marilah kita menulis. Saya nak buat tajuk Jodoh Anugerah Dia. Engkau buat macam mana pun, kalau jodoh tu memang jodoh engkau, memang kau akan dapat. Engkau nak macam mana pun, kalau bukan jodoh engkau tak dapat. Sebab itu dalam buku kita ni ada yang single, memang nak kahwin tapi tak boleh kahwin. Ada yang dah kahwin tapi bercerai. Ada yang dia tak nak, macam isteri saya ni, dia paling benci kat saya dulu. Itu macam mana pertemuan tersebut. Akhirnya yang benci tadi, itulah yang terpaksa menjaga saya bila saya sakit ni. Setiap pasangan yang berkahwin pasti melalui pelbagai cabaran dalam melayari bahtera rumah tangga. Tidak terkecuali buat Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa. Di pihak Ustazah menghadapi tentangan daripada ibu beliau, di pihak Ustaz juga menghadapi tentangan daripada ibu Ustaz. Bahasa mudahnya ialah ibu Ustaz memberitahu Azhar nak kahwin dengan siapa dia, kahwinlah. Tapi jangan dengan orang Negeri Sembilan. Hal yang sama berlaku pada Ustazah, kak cik kalau nak kahwinlah, tapi bukan dengan orang Kelantan. Suami Ustazah ni adalah orang yang boleh salam mak Ustazah dengan berpeluk bercium. Kadang-kadang ada mertua, ada menantu tak buat macam tu kat mertua kan. Tapi suami Ustazah, mak nak bagi tahu betapa dah diterima tu, mak boleh peluk, mak boleh cium macam anak lelaki-lelaki sendiri macam tu. Dan di pihak Ustazah pula dengan mak Ustaz, memang masya-Allah lah ya. Baik sangat. Berbeza pula dengan kisah pasangan Datin Ruzita Jaafar dan Datuk Roslan Muhammad. Mereka telah melayari gerbang perkahwinan selama 30 tahun. Mula jatuh cinta kerana ketulusan dan kejujuran hati pasangan. Saya lah seorang lelaki yang agak lurus dan berterus terang. Bila saya rasa berkenan di hati
Dan itulah detik cinta yang sudah mula menyala. Saya terus memberitahu beliau bahawa saya melihat wajahnya adalah wajah yang sesuai untuk mengisi hati saya. Zaman dulu kirim surat, alhamdulillah beliau sangkut dan menerima saya. Majlis turut diserikan dengan gubahan hantaran yang menjadi simbolik ikatan cinta pasangan pengantin malah menjadi pelengkap acara perkahwinan. Perjalanan jodoh masing-masing tidak sama. Ada juga di kalangan penulis harus akur dengan ketentuan yang Maha Esa tatkala mereka diduga dengan kehilangan pasangan. Kami dipertemukan di dalam online chat 3 bulan bercakap tanpa melihat wajah, hanya mendengar suara sahaja. Jadi saya merasa rendah diri kerana masa tu saya dah memang agak comel. Jadi bila dia kali pertama dia hantar gambar dengan saya rasa saya tak sepadan dengan dia. Jadi saya pun mendiamkan diri sekejap sehinggalah dia kata tak ada apa pun sebenarnya. Hantar je gambar. Jadi saya mengambil masa yang agak lama lah untuk menghantar dan memilih gambar yang paling kita nampak paling kurus, paling comel, paling cantik. Mungkin sebab ini adalah aturan dia memang jodoh. Kataan jodoh ni ialah berpasangan, tapi saya dipisahkan dalam ketika saya menulis buku ini. Agak sukar juga untuk saya menulis. Untuk perasaan hari ini, semoga orang ramai mendapat ibrah bahawa kematian itu bukanlah kerana Allah tahan jodoh kita. Tak, sebenarnya Allah pertemukan kita nanti di syurga. Langit membentang, warnanya biru, datang hujan menimpa batu, teruskan melakar kenangan baharu, moga bahagia sepanjang waktu. Semoga kisah ikatan cinta daripada penulis-penulis ini mampu memberi inspirasi berharga agar kasih sayang yang disemai sentiasa mekar dan berbahagia selamanya. Memberi peluang kepada anak-anak merasai pengalaman hidup adalah suatu pengajaran yang tidak ternilai. Kini tersedia pelbagai lokasi percutian yang bersifat ekoperlancongan yang memberikan suatu pengalaman berbeza. UK Farm di Kluang Johor antara destinasi percutian yang sesuai dikunjungi oleh seisi keluarga. Selain berpeluang mengendalikan kandang kambing, pengunjung juga boleh merasai suasana menginap di ladang ternakan seperti lembu dan burung unta. Jom relaks sekejap, kita lari sebentar dari kesibukan kota. Bertukar selera menikmati percutian berbeza tentu memberi pengalaman yang manis. UK Farm antara lokasi menarik yang menawarkan pengalaman istimewa dalam suasana ladang. UK Farm sebenarnya beroperasi sejak tahun 1996 yang mana kita bermula di Parit Yani Batu Pahat. Dan kemudian kerana kekangan kawasan kita rasa kita nak lebih komersial kan, kita pun berpindahlah ke Keluang. Pengunjung dekat sini boleh katakan even hari biasa memang sentiasa akan ada. Akan hadir purata untuk harian pengunjung yang kita akan terima antara 300 hingga ke 500 pengunjung dalam satu masa. Kalau ikutkan nak kata family ke pelajar sekolah dua-dua sama. Yang membezakannya adalah sama ada pengunjung itu daripada dalam Malaysia sendiri ataupun luar negara. Lokasi ini pada asalnya bermula dengan penternakan kambing sahaja. Kini ia lebih berkembang dengan adanya pelbagai haiwan ternakan dan semakin menjadi tumpuan pengunjung yang jauh maupun dekat. Untuk aktiviti di UK Farm, kita ada banyak checkpoint sebenarnya dan boleh kita buat personalisation, iaitu kita buat apa yang pihak pengunjung perlukan ataupun inginkan. Contoh nak buat team building, family day dan sebagainya. Tetapi yang fokus utama kita dekat sini di waktu siang hari, kita boleh merasai pengalaman bagaimana pengurusan penternakan kambing dengan cara beri makan, lepas tu kita bagi penyusuan dan banyak lagi lah untuk di ladang kambing sahaja. Kemudian kita akan berpindah ke aktiviti yang seterusnya iaitu melihat cara pemprosesan susu kambing. Lebih menarik, pengunjung berkesempatan melihat cara mengendalikan kandang kambing dengan lebih dekat, antaranya seperti aktiviti memerah susu kambing dan secara tidak langsung memberi pendedahan dan menambah pengalaman hidup mereka. Susu kambing kita bekalkan, permintaan ini juga mendapat daripada penduduk setempat kerana kita tahu khasiat daripada susu kambing itu sendiri memang sangat tinggi dan sangat bernilai berbanding dengan susu lain. Pengalaman berharga ini mampu membuka minda dan memupuk rasa sayang pada haiwan, terutamanya buat anak-anak yang sedang membesar.
Okey, untuk aktiviti yang paling menarik dan pengunjung memberi respon yang sangat seronok di sini adalah apabila mereka dapat merasai pengalaman memegang kambing tersebut secara terus dan memberi susu kepada anak kambing. Pengalaman ini memang tak dapat dilupakan kerana kandang kambing kami sangat bersih dan luas untuk dikunjungi. Selain bebas mendekati ternakan kambing, pengunjung juga boleh melihat cara menyediakan susu buat anak-anak kambing. Walaupun prosesnya kelihatan mudah, ia memerlukan kesabaran yang tinggi untuk mengawasi anak-anak kambing ini. Sejak 2003, ladang ternakan ini turut diiktiraf sebagai pembekal susu kambing untuk pasaran tempatan maupun antarabangsa. Kita akan dibawa ke bahagian penanaman buah jackfruit dan kita merasai bagaimana air kelapa muda yang segar daripada UK Farm. Perlu rasa tahu air kelapa muda di sini sebab rasa dia macam sudah dimasukkan gula dan pandan tapi sebenarnya segar daripada ladang. Buah gek yang berasal dari Vietnam ini kaya khasiat dan dipercayai baik untuk kesihatan. Selain buah eksotik ini, terdapat juga tanaman buah markisar di kawasan sekitar ladang. Aktiviti lain yang kita akan sediakan dekat sini dengan persembahan tarian daripada orang asli Jakun. Asal tapak lokasi ini adalah penempatan orang asli suku etnik Jakun dan kebanyakan mereka telah pun berpindah. Tidak hairanlah terdapat beberapa tinggalan rumah suku kaum ini sebagai tatapan generasi masa kini. Untuk pakej, kita ada pelbagai pakej dekat sini tapi yang utama antara anda boleh datang secara berkumpulan, individu ataupun pakej pelajar. Bagi yang bermalam di sini, lokasi ini ada menyediakan unggun api buat pengunjung yang mahu bersantai setelah seharian melawat kawasan ladang yang berkeluasan 100 ekar. Selain itu, turut diadakan aktiviti istimewa melepaskan tanglong untuk tatapan semua. Pengunjung juga boleh memilih untuk menginap di chalet rumah panjang atau asrama bagi merasai pengalaman tinggal di kawasan ladang. Mungkin percutian ini hanya menarik minat sesetengah masyarakat. Namun yang pasti, aktiviti sebegini menggalakkan perkembangan interaksi bersama keluarga dan mampu memberi pendedahan yang sangat berguna. Kepada ibu-ibu di luar sana, untuk mengekalkan keluarga anda terlindung daripada bakteria dan kuman yang menyebabkan pelbagai penyakit, jom ikuti pesanan daripada Sharifah Syahira dan keluarga. Dari mana ni? Bawa peluh-peluh. Siap ada bau lagi. Nak ambil life boy ni. Mandi sekarang. Mami pun nak mandi juga sebab bau balik badan peluh penuh dengan kuman. Baik, Mami. Baik, Mami. Hai, Dede. Hai, Oda. Kenapa? Bau badan siapa ni? Bau badan Kak Oda lah, Papa. Mana ada? Nak mandi lagi kat sini rupanya. Berpeluh-peluh daripada luar dengan kumannya kat sininya. Pergi mandi sekarang. Lari. Makcik Garat. Mami, kita dah siap. Wanginya. Badan rasa segar sangat. Sebab itulah Mami suruh korang guna Lifebuoy Multivitamin supaya korang terlindung dari kuman. Mencari keseimbangan adalah wajar dalam mengekalkan kestabilan emosi seseorang, terutamanya buat insan bergelar wanita. Bijaklah mencari masa untuk diri sendiri walau sesibuk mana pun tugasan harian yang perlu dilaksanakan. Pelbagai cara boleh dilakukan untuk solusi ini asalkan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi kita teruskan bersama Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dalam segmen Nur dengan kupasan bertajuk Me Time atau masa untuk manjakan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama dengan saya Ustazah Nur Hafizah Musa. Ya, khusus untuk penonton Nona yang dikasihi sekalian. InsyaAllah hari ini kita nak bicara sikit tentang me time. Ya, me time. Pernah sebut kan perkataan me time? Me time ni maksud dia masa untuk saya lah, masa untuk kita. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, khususnya para wanita, ibu, isteri, dia dekat luar sana, perlu tak me time ni sebenarnya? Jawapannya sangat perlu. Kenapa? Sebab me time ni, sahabat-sahabat sekalian, para wanita yang budiman, me time ini adalah kita memberikan hak pada diri kita. Sebab bila kita sebut diri kita, tuan-puan sekalian, diri kita ni ada mental, ada fizikal, ada emosi dan ada spiritual. Dan ada sosial juga. Sosial melibatkan kita dengan keluarga, dengan kawan dan sebagainya. Setiap yang Ustazah sebutkan tadi ada hak-hak yang harus dipenuhi. Dan Islam suruh berikan hak-hak tersebut. Tubuh badan kita perlu istirahat. Mungkin ada kakak-kakak, makcik-makcik ya, jual kuih lah, buat kuih lah, jual kek lah, bukan main laris lagi jualan. Tapi jangan excited sangat tengok duit ni sampai tak rehat. Sebab apa? Itu hak tubuh badan kita. Ya, mungkin ada yang menggunakan akal dia, fikiran dia, macam-macam kerja dia buat, research sana, research sini. Tapi kita kena faham, kita perlu istirahat. Mental kita juga bukan robot ya tuan-puan sekalian, dia perlu rehat. Jadi me time ini adalah memberikan hak kepada tubuh badan kita. So apa yang kita nak buat ya sahabat-sahabat semua dalam me time ini? Berikan hak tadi. Antara yang paling penting, pertama apa dia? Kita kena tahu limit untuk tubuh badan kita. Fizikal kita ada limit dia, mental kita ada limit dia. So bila kita rasa macam dah exhausted dah, macam dah nak apa, macam semua siapa tengok perkataan bahasa Inggeris pula ni, haywire macam dah lintang pukang dah, kelang kabut dah. So okay, stop. Apa dia? Berikan hak untuk diri kita, mental kita. Pandang benda-benda yang cantik, yang indah. Pergi travel mana-mana, pergi melancong. Ya, sebab apa? Kita nak keluarkan bebanan yang ada dalam fikiran kita, bebanan emosi kita. Kita mungkin guna istilah macam-macam yang tuan-puan, kita kata toxic lah. Ya, secara fizikal pun toksik tubuh badan kita kena keluarkan melalui perkumuhan, kita exercise, ya dan sebagainya, jaga makan, jaga diet kan. Sama juga mental kita pun banyak toksik tuan-puan, macam-macam benda-benda negatif yang kita fikir. Macam-macam buruk sangka kita dengan sekeliling kita. So kita kena buat sesuatu supaya toksik mental kita juga keluar. Boleh jadi me time kita pergi dengan ceramah, pergi kuliah, pergi majlis ilmu. Kenapa? Dikeluarkan toksik pada fikiran kita. Boleh jadi toksik tu pada emosi kita. Ya, kita rasa sangat sedih dengan masa silam, sangat bimbang dengan masa depan. So, kita kena ada circle yang baik. Kadang-kadang keluar minum-minum kopi dengan kawan-kawan kita, discuss sikit-sikit, ya, release dengan kawan-kawan kita. Itu pun me time untuk kita. Bukan bermakna me time duduk sorang-sorang dalam bilik, tuan-puan. Me time ni maksudnya kita keluarkan toksik daripada tubuh badan kita, mental kita, emosi kita. Kita bergaul dengan kawan-kawan, kawan-kawan kita jenis yang positive thinking, kawan-kawan kita jenis orang yang boleh kontrol emosi. So kita akan terpengaruh dengan mereka. Mereka akan beri kesan kepada hidup kita. Itu juga me time. Dan apatah lagi sahabat-sahabat semua, adik kakak, me time yang besar adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita tak sempat, semua tak sempat, sibuk benar lah kita ni. Sampai nak zikir tak sempat, baca Quran tak sempat, ya, berdoa tak sempat. So kalau inilah kehidupan yang sedang kita lalui, kita memang akan stres. Ya, kita mungkin akan berhadapan dengan sesuatu yang dengan depression dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak boleh tuan-puan, tubuh badan kita ni ada unsur spiritual, ada unsur rohani. Dia nak makanan dia nak suplemen dia nak vitamin dia nak hak dia. Dan hak dia ada pada ibadah yang telah Allah syariatkan kepada kita. Jaga solat, hak pada spiritual kita. Zikir dan doa, hak spiritual kita. So bila kita jaga balancing ataupun keseimbangan semua yang Ustaz sebutkan tadi, subhanallah, kita berikan me time kepada diri kita, so kita hidup happy. Ada masa kita sibuk sikit, ada masa dengan masyarakat, ada masa dengan family, ada masa kita bekerja, tapi jiwa kita, jiwa yang tenteram, jiwa yang happy. Sebab apa? Sebab kita berikan hak-hak yang sepatutnya, agihannya bagus, sempurna kepada setiap elemen yang ada dalam tubuh badan kita. So jom kita ber-me time. Pilihlah yang mana satu yang telah Zah sebutkan tadi. Berikan hak kepada yang berhak, iaitu diri kita sendiri.
Baiklah, sejam bersiaran, semoga memberi manfaat buat anda semua. 1000 penghargaan atas kesetiaan anda menonton Nona dan jutaan terima kasih kepada pihak Villa Rimba Flora kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3_Nona dan sekiranya anda mempunyai sebarang komen dan cadangan, anda bolehlah hantarkan ke alamat email nona@tv3.com.my. Pastikan temu janji anda bersama kami minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.